Hello, selamat pagi. Hari ini kita akan melihat tentang macam mana nak mencari idea keseluruhan dalam petikan. Kalau sebelum ni kamu hanya melihat tentang idea utama dan idea sampingan, sekarang ni kita nak tengok tentang idea keseluruhan dalam petikan lampu kecemasan. Jadi teruskan bersama dengan cikgu sehingga tamat kelas kita pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam sesi PDPR bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Apa khabar semua? Okey, cikgu harap semua dalam keadaan sihat walaupun esok PKPD. Okey? Okey, kita teruskan pada hari ini. Objektif pembelajaran kita yang pertama, pada akhir pembelajaran ini, cikgu harap murid dapat membaca dan memahami bahan dengan teliti. Bahan apa? Bahan bacaan lah, teks, petikan dan sebagainya. Yang kedua, cikgu harap murid dapat kenal pasti idea keseluruhan berdasarkan bahan bacaan yang akan kita bacakan sebentar saja lagi. Okey, pertama sekali, sediakan buku teks, buka muka surat 54. Tengok, pastikan kamu baca tajuk lampu kecemasan. Okey, kita akan tengok kat sini. Okey, teruskan dengan petikan. Jom kita baca terlebih dahulu. Okey, tajuk lampu kecemasan. Makmal komputer sekolah Imran baru sahaja dilengkapi dengan lampu kecemasan. Lampu kecemasan ini diletakkan di bahagian atas pintu keluar dan pada bahagian siling bangunan. Lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Apabila bekalan elektrik terputus, lampu ini akan menyala. Sebaliknya, apabila bekalan elektrik kembali pulih, lampu ini akan terpadam. Lampu kecemasan ini berfungsi untuk menerangi makmal komputer buat sementara. Lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Lampu ini memudahkan murid-murid dan guru keluar menyelamatkan diri dengan cepatnya pada waktu kecemasan. Alat ini juga dapat mengelakkan suasana panik apabila bekalan elektrik terputus. Ini adalah sebuah petikan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bila kita sebut pasal bomba, dia mestilah berkenaan dengan perkongsian berkenaan dengan cara-cara untuk kita menyelamatkan diri ataupun berkenaan dengan kecemasan ataupun kemalangan. Cara-cara untuk mengelakkan daripada berlaku kemalangan ataupun kecelakaan. Okey. Faham tak apa yang telah dibacakan sebentar tadi? Okey. Ini berkenaan dengan lampu kecemasan. Okey. Kalau kamu perhatikan, ayat yang diwarnakan dengan warna biru itu adalah idea utama. Okey. Ada 1, 2, 3 idea utama dan warna hitam itu adalah idea sampingan. Kita dah pernah belajar pasal idea utama dan idea sampingan sebelum ni. Kalau kamu ingat lagi, cikgu ada beritahu kamu, idea utama biasanya berada pada awal, ada dalam ayat pertama lah dalam perenggan, dan idea sampingan menyusul selepas idea utama, dan idea sampingan tu boleh jadi satu ataupun lebih dalam tu. Okey, sekarang kita cuba fahamkan sekejap apakah petikan ini sebenarnya nak beritahu kepada kita. Okey, dia bagi tahu lampu ni terdapat di sekolah Imran. Okey, di makmal komputer sekolah Imran. Okey, lampu ni dipasang dekat mana? Di bahagian atas pintu keluar dan pada bahagian siling bangunan lampu ni. Okey, kalau kamu baca dekat perenggan yang kedua ni, macam mana lampu itu berfungsi? Lampu tu dia akan menyala apabila elektrik dekat bangunan itu terpadam. Mungkin berlaku kebakaran dan sebagainya. Bila berlaku kebakaran, berlaku lintah pintas, elektrik terpadam. Bila elektrik terpadam, suasana jadi gelap, lampu elektrik terpadam, lampu kecemasan akan menyala. Jadi apabila lampu kecemasan menyala, kamu dapat melihat dengan lebih jelas lah. Jadi kamu taklah rasa panik dalam keadaan gelap kan. Jadi bila keadaan kembali pulih, elektrik dah ada, okey, lampu kecemasan ni akan terpadam dengan sendirinya. Maksudnya dia hanya menyala apabila terputus bekalan elektrik saja. Jadi lampu ni dia macam menyelamatkan kita lah. Dia membantu kita dalam keadaan gelap, dia akan bantu keluarkan cahaya. Okey. Dan banyak kebaikan yang dapat daripada lampu ni lah. Okey. Jadi itulah serba sedikit apa yang nak disampaikan oleh petikan tersebut. Kalau kamu
kita tengok apakah yang dimasukkan dengan idea utama yang kita pernah belajar sebelum ni. Cikgu ulang balik. Idea utama ialah maklumat penting atau maklumat utama yang ingin disampaikan dari dalam ayat ataupun petikan. Biasanya dia letak satu perengan, satu idea utama dan beberapa idea sampingan. Yang ni kita dah tengok sebelum ni. Okey, kalau idea sampingan tu, idea sampingan ni dia menghuraikan idea utama. Idea kata kalau idea utama dia ialah lampu ini mempunyai banyak fungsi. Itu idea utama. Nanti idea sampingan ni dia menghuraikan fungsi yang pertama ialah apa-apa. Fungsi yang kedua adalah apa-apa. Dia menghuraikan apakah idea utama tu. Okey, kemudian idea sampingan ni terletak selepas idea utama. Terdapat satu atau lebih idea sampingan. Macam saya beritahu tadi, ada satu ataupun lebih idea sampingan. Dan dia bukan sekadar menghuraikan idea, okey, tetapi dia memberi contoh. Kemudian dia memberitahu kesan ataupun akibat. Okey, itu adalah idea sampingan. Idea utama dan idea sampingan. Sekarang kita nak tengok apa itu idea keseluruhan. Idea keseluruhan, okey, dengar betul-betul. Idea keseluruhan ini ialah idea yang menceritakan keseluruhan teks. Kalau kamu tengok tadi idea utama, dia hanya menceritakan tentang dalam perengan tu saja, dalam satu perengan saja. Idea utama. Setiap perengan tu ada idea utama dia. Dia menceritakan tentang orang kata apa? Dia bukan secara keseluruhan. Dia hanya perenggan demi perenggan. Tapi kalau idea keseluruhan ni, dia of course lah dia menceritakan tentang semua berkenaan dengan teks. Idea ini hanya akan diperolehi apabila petikan telah dibaca sehingga selesai. Apabila kamu baca sampai habis, baru kamu akan dapat tahu yang kamu baca tu berkenaan dengan apa. Samalah dekat bawah ni, tujuannya untuk mengetahui teks yang dihuraikan adalah berkenaan dengan apa lah. Bila kita baca sampai habis, baru kamu akan dapat idea keseluruhan. Petikan itu adalah tentang apa, nak menceritakan ataupun nak menyampaikan kita berkenaan dengan apa. Itu adalah maksud idea keseluruhan. Jadi kalau kamu tengok dekat bawah tu, dia dah keluarkan idea-idea utama di dalam setiap perengan, iaitu makmal komputer. Perengan pertama, idea utamanya ialah makmal komputer Sekolah Imran baru saja dilengkapi dengan lampu kecemasan. Okey, perengan kedua, lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Dan idea utama bagi perengan yang ketiga ialah lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Kalau kita tengok balik, patah balik. Okey. Ini yang berwarna biru ni. Ini adalah idea-idea utama, dikeluarkan balik supaya kita mudah faham. Idea utama. Okey, dan yang last sekali, nampak? Idea utama perengan pertama kita buat simpulkan bersama dengan idea utama perengan kedua dengan idea utama perengan ketiga, nampak tambah ni. Dan akhirnya kita akan dapat fikirkan apakah idea keseluruhan daripada teks yang kita baca sebentar tadi. Okay, jadi macam mana kita nak jawab ni? Idea keseluruhan teks adalah tentang apa? Jadi cadangan jawapan daripada saya, mungkin kamu boleh pilih apa saja jawapan yang bersesuaian. Okey. Idea keseluruhan teks adalah tentang kebaikan lampu kecemasan di Sekolah Imran. Jadi secara keseluruhan petikan ini nak menceritakan kita tentang kebaikan lampu kecemasan di Sekolah Imran. Ataupun kamu nak jawab idea keseluruhan teks adalah tentang lampu kecemasan pun boleh diterima. Jadi saya harap kamu faham betul-betul apakah yang perbezaan di antara idea utama, idea sampingan dan idea keseluruhan. Jadi apabila kamu dah faham, next time apabila sesi bersemuka, mungkin saya akan berikan murid dengan satu petikan dalam satu kertas. Kemudian kamu akan baca petikan tu. Cikgu akan minta kamu senaraikan idea utama, kemudian kamu senaraikan idea sampingan, dan last kali kamu boleh tahu apakah idea keseluruhan teks yang telah diberikan. Itu adalah satu kemahiran yang kamu kena kuasai sebagai seorang murid. Okey, tahun 3 kena pandailah tahu yang mana satu idea utama, mana satu idea sampingan dan idea keseluruhan. Okey, jadi itu saja topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tugasannya hanyalah kamu perlu lengkapkan latihan di dalam buku aktiviti, muka surat 62 dan 63. Saya rasa agak banyak ayat ni. Okey. Jadi masa yang cikgu berikan masa mungkin sampai hari Ahad lah. Okey, kamu lengkapkan. Kemudian macam biasa kamu hantar tugasan di dalam Google Classroom. Okey, pastikan kamu tekan hand in ataupun turn in. Okey. Kalau ada apa-apa masalah,
kamu boleh terus berhubung dengan cikgu. Terima kasih atas perhatian yang kamu berikan. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.